Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah karunia Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini kita dapat berada di sini untuk bersama-sama dalam satu majlis ini. Majlis yang penuh barakah, majlis yang dinaungi oleh malaikat, majlis yang disukai oleh para nabi-nabi dan para ulama-ulama yang terdahulu. Dalam agenda kita untuk membicarakan satu tajuk yang penting bagi kita sebagai umat Islam, iaitu menterjemahkan Al-Quran dalam amalan. Sebagaimana yang kita maklumi, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dimuliakan dengan pertamanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nabi-nabi terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kitalah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, kita dimuliakan dengan satu kitab, iaitu kitab Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala jamin kitab ini tidak akan diubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Lahafizun maknanya menjaga selama-lamanya. Jadi tuan-tuan semua, berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak ada jaminan daripada sudut perubahan makna, daripada sudut perubahan lafaz dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran, kalau berubah satu huruf pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang yang bangkit dan bangun untuk menjaga dan memberitahu bahawasanya ini ada perubahan. Namun begitu tuan-tuan semua, sekadar kita membaca dan kita mentelaah Al-Quran tanpa kita menterjemahkan isi kandungan Al-Quran dalam amalan kehidupan harian kita, belumlah dikira sebagai orang yang benar-benar menghayati dan menyanjungi Al-Quran sebagai kitab yang kita miliki, yang kekal abadi sampai akhir zaman, sampai kepada sebelum berlakunya kiamat. Jadi perlu kita fahami, kita hayati dan kita terjemahkan apa kandungan itu, kandungan Al-Quran itu ke dalam amalan kehidupan kita. Banyak kita hari ini, kita rasa kita sebagai orang Islam, kitalah yang memiliki kitab yang paling mulia sekali. Namun kadang-kadang kita tidak terjemahkan apa yang ada dalam Al-Quran itu dalam amalan kita. Karena itu tuan-tuan semua, sebelum kita pergi jauh, kita akan membahaskan tajuk ini bersama-sama dengan dua ahli panel sebenarnya yang diundang khusus pada hari ini. Namun atas dasar keuzuran dan sebagainya, kita tidak dapat bersama buat masa ini dengan Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus. Namun tuan-tuan semua, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Zulkifli tadi, beliau akan berusaha untuk datang bersama-sama dengan kita. Kalau dapat, insya-Allah mungkin di hujung-hujung nanti, insya-Allah kita doakan agar beliau dapat. Dan yang keduanya bersama dengan kita pada tengah hari ini, Al-Fadhil Ustaz Salihin Muhyi, pengasas Pusat As-Salihin dan seorang pendakwah bebas yang terkenal juga di Malaysia ini, tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan, sebelum saya, kalau saya cakap panjang-panjanglah. Jadi saya tak nak cakap panjanglah sebab saya moderator aja. Dia ustaz-ustaz ni, dia gila mikrofon. Jadi tuan-tuan semua, sebelum pergi jauh, saya nak utarakan soalan yang pertama kepada Al-Fadhil Ustaz Salihin Muhyi. Ya Ustaz, kita pernah mendengar hadis apabila seorang bertanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah akhlak Al-Quran. Jadi maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menterjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupan dia. Apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan, maka itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan. Jadi maknanya daripada sudut konteks hadis ini, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah akhlak Al-Quran. Boleh tak ustaz huraikan kepada kita untuk jemaah kita hari ini untuk menanamkan akhlak Al-Quran dalam kehidupan harian mereka? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mu'la wa imamil mujtaba wa rasulina al-murtada wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kasih pada saudara Hadir Ustaz Zaki, moderator atau pengurusi yang saya kira bolehlah merangkap ahli panel pada tengah hari ini. Seterusnya pada saudara-saudara, saudari dan tuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah terdapat bersama pada tengah hari. Dan sementara kita menunggu kehadiran, kita doakan Datuk dapat sampai bersama kita tengah hari ini. Saya mulakan kalam ini untuk berkongsi persoalan yang telah dikemukakan oleh Al-Fadil, saudara pengurusi. Saudara yang dikasihi sekalian, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quranul Karim, maka seluruh yang terlibat dengan penurunan Al-Quran itu ialah, kalau ianya melibatkan makhluk, maka makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu ialah daripada Allah yang Maha Suci. Kalamnya ialah kalam yang suci. Maka untuk diturunkan Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, satu makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, oleh kerana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Suci dan daripada Allah yang Maha Suci, dan kalamnya ialah kalam yang suci, maka Al-Quran itu hanya boleh diturunkan dan dia akan hidup dalam jiwa manusia yang suci. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, Nabi SAW yang dipilih oleh Allah daripada seluruh makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas muka dunia, yang tidak terhitung jumlahnya, maka satu-satunya makhluk yang dipilih oleh Allah untuk diletakkan padanya Al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran bagi membawa Al-Quran,
ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, maka manusia yang nama Muhammad inilah yang diberi kelayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menterjemahkan ajaran dan pengajaran yang dibentangkan, yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Maka sebab itu manusia yang nama Muhammad ini ialah makhluk yang dipilih oleh Allah, yang mempunyai akhlak, perangai, budi pekerti yang sama dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, benarlah apa yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah, bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran.